Recording. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panelis jemputan pada malam ini dan para peserta. Harap maklum bahawa webinar kita pada hari ini akan bermula sebentar lagi.
Hello. Hi, Shazvini. Hi, Puan Anita. Hey, sorry guys, I apologize. Something went wrong with my laptop, but I'm here and I'll put on the, okay, here we go. Great. Can you guys see me okay? Yes, we can hear and see you. Okay, all right, great. Okay. Okey, kalau Puan Anita dan Cik Amni both dah ada, kita boleh start majlis pada malam ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panelis jemputan pada malam ini dan para peserta. Saya, Putri Nalisa, akan menjadi pengacara untuk webinar kali ini untuk The Reframe Project yang bertajuk Otak Tak Keruan Hidup Tak Aman. Ada yang tak kena ke dengan saya. Pilihan tajuk webinar pada malam ini adalah hasil daripada maklum balas para peserta dan perbincangan daripada ahli The Reframe Project. Tetamu jemputan kita pada malam ini merupakan pengasas dan presiden bagi NGO Kesihatan Mental, Mental Illness Awareness and Support Association MIASA, Puan Anita, dan juga Cik Amni Izam, ahli psikologi klinikal yang berpengalaman bekerja dengan klien dari pelbagai latar belakang. Assalamualaikum Puan Anita dan Cik Amni. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita meneruskan majlis, saya ingin mempersilakan pengasas The Reframe Project, Shazvini Naidu, untuk memberikan sepatah dua kata. Selamat sejahtera semua. Saya Shazvini Naidu, merupakan pengasas bagi The Reframe Project. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Amni dan juga Puan Anita kerana sudi menjadi penceramah kita pada hari ini. Para hadirin sekalian, bagi pengetahuan semua, The Reframe Project terdiri daripada golongan belia yang meminati topik psikologi dan kesihatan mental, sekaligus berkemahuan untuk membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental melalui perkongsian maklumat yang lebih praktikal dan mudah dicerna. Antara yang menjadi keutamaan kami adalah untuk memurnikan persepsi masyarakat tentang kesihatan mental bagi membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan bantuan ke pihak berkaitan dengan lebih efisien dan efektif. Next, Nalisa. Next slide. Before that. Okay, kami telah menganjurkan 6 webinar sebelum ini seperti The Differences Between Counselors, Clinical Psychologists dan Psychiatrists. Yang kedua, bagaimana untuk mendorong orang tersayang bagi mendapatkan bantuan kesihatan mental. Dan yang ketiga, Men's Mental Health. Jangan risau jika anda tidak dapat menonton webinar kerana semua recording ada di YouTube dan Facebook kami. Next. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kumpulan hebat saya yang terdiri daripada Ethan, Operation Lead untuk TRP, Nalisa, MC cantik kita pada hari ini yang juga merupakan content creator, Daryl Loweming, Social Media Lead, Anis Raya yang merupakan project lead untuk webinar ini dan dia juga banyak membantu untuk menterjemahkan konten lah. Chia Huizi dan Charlene yang merupakan penulis bagi konten kita, Cindy Wong, Angelina Lim dan juga Kara yang merupakan designer bagi TRP. Walaupun semua mempunyai kerja masing-masing, mereka telah bertungkus lumus untuk merancangkan webinar ini. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Malaysian Centre for Constitutional and Human Rights, MCCHR, kerana sentiasa menyokong acara kami. MCCHR merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan dengan misi untuk mempromosi dan melindungi hak asasi manusia di Malaysia melalui program pendidikan sivik dan litigasi strategik. Untuk makluman lanjut, layarilah laman sesawang MCCHR di mcchr.org atau ikuti laman sosial MCCHR di Instagram, Facebook dan Twitter. Sebelum kita akhir, saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri webinar pada malam ini. Saya berharap bahawa webinar ini akan memanfaatkan semua. Jika anda ingin menyertai pasukan kita di The Reframe Project, isilah borang kolaborasi yang akan dikongsikan di akhir webinar ini. Sekian, terima kasih dan kekal selamat. Back to you, Nalisa. Okay. Thank you, Shazini.
Okay, sekarang ni kita akan mulakan webinar dengan mendengar perkongsian daripada Puan Anita dan Cik Amni mengenai simptom, rawatan dan juga sebarang persoalan yang anda mungkin ada mengenai kesihatan mental. Para hadirin boleh tuliskan soalan anda di ruangan chat ataupun komen di Facebook Live untuk dijawab oleh ahli panelis di penghujung webinar nanti. Okey, sebelum kita memulakan majlis, saya ingin mengajak para peserta untuk menjawab soalan poll yang akan terpapar di skrin sekarang. Okey, terima kasih kerana untuk para peserta kerana menjawab soalan poll yang pertama pada malam ini. Soalan poll yang kita adakan ialah apakah pilihan utama anda ketika mendapatkan rawatan kesihatan mental? Majoriti daripada para peserta menjawab persoalan mengenai menghadiri terapi atau kaunseling. Dan ada juga peserta yang menjawab menyertai kumpulan sokongan ataupun support group dan akhir sekali menghubungi talian bantuan atau helpline. Ini semua sangat bagus kerana kita akan cover semua topik ini pada sesi panel sekejap lagi. Okey. Kita mulakan sesi panel kita pada malam ini dengan soalan mengenai masalah kesihatan mental di Malaysia. Saya ingin menunjukkan soalan pertama kepada Puan Anita. Puan Anita, adakah anda bersedia? Ya, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, soalan saya adalah apakah antara masalah kesihatan mental yang sering boleh dilihat di Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih banyak-banyak kepada Puteri Nelisa selaku moderator, juga Syazwini. Terima kasih di atas jemputan dan juga Amni. Apa khabar? Okay, alright. Jadi untuk menjawab persoalan yang pertama ni, kalau kita melihat di situasi di Malaysia sekarang ini, dia ada beberapa kajian kesihatan dan morbiditi yang dijalankan. Kalau mengikut 2015 kita melihat 29.2% daripada rakyat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas mempunyai isu kesihatan mental. Kalau kajian 2019 kita melihat 2.3% mengalami kemurungan dan juga angka yang membimbangkan adalah 424,000 ya kanak-kanak yang berumur 5 hingga 10 tahun yang mengalami isu kesihatan mental. Dan apabila kita membawa konteks ini kepada pandemik COVID-19, kita melihat pada tahun pertama apabila tercetusnya pandemik COVID-19, kadar individu yang mengalami anxiety ataupun kebimbangan yang melampau dan juga kemurungan meningkat sebanyak 25% ya secara average di serata dunia. Jadi kalau kita membawa konteks ini kepada Malaysia pula, kita melihat ini angka ni untuk kemurungan, anxiety disorder atau penyakit kebimbangan yang melampau adalah sudah tentu the more common ya mental health conditions ataupun penyakit mental. Kita juga melihat acute stress disorder merupakan satu lagi diagnosis yang banyak ya di antara penyakit mental yang berlaku ataupun dialami oleh individu yang individu di Malaysia dan juga adjustment disorders dan juga burnout. Dan kalau kita melihat kepada burnout ini sudah tentu sesuatu yang mungkin kita fahami and we can relate to because of the pandemic kan. Banyak yang berlakukan tekanan, kemudian mungkin ramai bekerja daripada rumah, dan perlu menggalas pelbagai tanggungjawab, jadi mengakibatkan banyak orang kata faktor-faktor penyumbang ya yang menjadikan mereka stres sebagai contoh.
Dan kemudian adjustment disorder banyak berlaku kerana kita berada dalam satu situasi yang belum pernah kita alami ya sebenarnya. Dalam satu keadaan yang tidak menentu, kita tak tahu di mana pengakhirannya, kemudian daripada belajar secara fizikal kemudian di atas talian, dan juga mereka yang bekerja daripada rumah, dan seperti saya sebutkan tadi, kita terputus ya daripada dunia luar, daripada sistem sokongan, daripada effective coping mechanisms. Jadi these situations overwhelms understanding. Kita juga orang kata berada dalam satu situasi di mana banyak faktor-faktor penyumbang itu hadir dan faktor-faktor risiko juga meningkat, maka sudah tentu lebih ramai orang yang mengalami isu kesihatan mental dan juga didiagnose dengan penyakit mental. Jadi itu sedikit salah sebagai permulaan, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Anita. Saya ingin follow up untuk question tadi tu. Puan Anita ada cakap berkenaan dengan adjustment disorder. Okey, boleh Puan Anita terangkan sikit mengenai adjustment disorder? Okay, adjustment disorder ni contohnya mungkin kalau untuk students sebagai contoh, mungkin contoh yang mudah ya, kita dulunya sekolah biasa tiba-tiba masuk sekolah berasrama penuh contohnya, dan sebelum memasuki sekolah berasrama penuh pun kita mempunyai orang kata faktor-faktor penyumbang yang lainnya. Kenapa saya perlu mengatakan begitu? Kerana saya nak jelaskan di sini bahawa kalau untuk mendapat penyakit mental pelbagai faktor perlu hadir ya. Jadi mungkin pada waktu itu dah mungkin tidur dah tak menentu, mungkin ada faktor-faktor tekanan di rumah contohnya, dan kemudian bila masuk ke asrama penuh pula kita nak menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru kan. Especially untuk mereka yang mungkin baru masuk sekolah menengah kan, daripada sekolah rendah dah habis tiba-tiba masuk sekolah menengah, lepas tu sekolah berasrama penuh pula, jadi nak menyesuaikan diri itu menjadi agak sukar. Jadi bila faktor-faktor ni semua hadir dan kita pula tidak menjaga kesihatan mental kita dengan baik, jadi kita mudah ataupun cenderung ya untuk mendapat penyakit mental, dan salah satunya disebabkan oleh sukar untuk menyesuaikan diri itu berlakunya adjustment disorder. Jadi susah untuk adjust lah, lebih kurang begitu. Tapi kita perlu dan fahami di sini adalah ia memerlukan pelbagai faktor ya. Jadi mungkin masuk ke sekolah asrama itu sukar untuk menyesuaikan diri itu merupakan faktor yang terakhir ataupun punca terakhir yang menyebabkan penyakit itu orang kata meletup dan menjadi penyakit lah, begitu. Okey. Okay, terima kasih Puan Anita. Okey, sekarang ni kita ingin mengetahui bagaimana kita boleh membezakan antara masalah kesihatan mental dan penyakit mental yang boleh didiagnosis secara klinikal. Contohnya apa perbezaan, macam mana kita nak tahu perbezaan antara kita feel anxious dengan whether benda tu adalah generalized anxiety disorder? Saya Puan Anita. Okay, alright. Okay, jadi isu kesihatan mental dengan penyakit mental ni adalah dua perkara yang berbeza ya. Isu kesihatan mental ni mungkin kita tidak dapat orang kata berfungsi, menjalankan sesuatu ataupun fungsi optima kita, maknanya fungsi optima itu terjejas, tetapi kita masih boleh melakukan rutin harian kita dengan baik. Tetapi penyakit mental ini dia mengganggu rutin harian kita. It disrupts our daily routine, dan kemudian ia adalah sesuatu penyakit seperti mana penyakit fizikal itu adalah penyakit. So it is an illness, it's a condition, it's a medical condition. Jadi itu perbezaan yang nyata lah. Dan dengan isu kesihatan mental yang kita hadapi pula, kalau kita memperbetulkan komponen-komponen contohnya penjagaan tidur yang baik, work-life integration sebagai contoh, makan pemakanan sihat, melakukan perkara-perkara yang kita suka, meluangkan masa dengan rakan-rakan ahli keluarga, maknanya kita memperbetulkan gaya hidup tersebut, kita boleh mencegah diri kita daripada mendapat penyakit mental. Tapi kalau dah ada clinical diagnosis diagnosis clinical of a mental health condition, maka ia adalah penyakit. Tetapi the positive side of it is anda boleh mendapatkan rawatan, mendapatkan sokongan, mendapatkan bantuan daripada orang kata pendekatan yang menyeluruh ataupun holistik bermaksud komponen biopsychosocial dan spiritual itu hadir. Punca ataupun the crux of the issue itu diberikan solusi ataupun it is
addressed, maka sudah tentu anda boleh menjalani proses penyembuhan itu dengan efektif dan baik ya. Jadi saya cuma nak memberikan kata semangat, kata harapannya kepada anda di luar sana yang mungkin you are battling with the clinical diagnosis of a mental health condition, you can recover ya. Anda boleh sembuh. Treatments are effective. Anda perlu orang kata have a holistic approach to your recovery process seperti saya sebutkan tadi, dan pelajari ya tentang simptom-simptom, gejala-gejala anda, memahami penyakit anda, mempelajari effective coping mechanisms, dan daripada situ proses penyembuhan itu akan bermula. So it takes time. Ia bukan sesuatu yang hari ini kita dengar forum ataupun perbincangan tentang topik kesihatan mental ini kemudian balik ke rumah, practice it, besok baik. Dia bukan begitu. It is a process. Jadi perlu sabar, kuatkan semangat, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Anita. Saya ingin bertanyakan untuk Cik Amni, dari pengalaman Cik Amni sendiri merawat klien semua, daripada segi klien yang datang with anxiety disorder atau mungkin bukan anxiety disorder, cuma berasa anxious disebabkan satu perkara, apakah soalan yang sering klien Cik Amni tanya kepada Cik Amni? Soalan yang biasa ditanya kalau klien datang sebab masalah anxiety disorder. Okay. Susah untuk pinpoint satu soalan. Biasanya mereka akan tanya macam mana saya nak pulih daripada rasa anxiety ni. Itu antara soalan yang biasa ditanya lah. Saya tak nak rasa macam ni dah, saya tak nak rasa takut dah, sebab bila rasa macam ni saya tak boleh berfungsi secara biasa, secara optimum. Biasanya ni antara salah satu soalan lah, dan depends on each individual. Setiap individu akan menerima rawatan yang that has been specialized for each of them. Untuk mereka. Tapi itulah, that's a common question. Itu soalan yang biasa ditanya. Jadi based on apa yang Cik Amni cakap, maksudnya kalau seseorang tu datang with anxiety disorder or any other disorder, rawatan diorang mungkin akan berlainan even walaupun diorang mempunyai satu masalah kesihatan mental yang sama. Ya, setiap orang boleh menerima. It's different for everyone. Walaupun datang untuk masalah yang sama, mungkin rawatan untuk setiap individu akan berlainan, depends on apa yang terbaik untuk individu tersebut. Okay. Alright, jadi bila seorang klien tu datang untuk menghadiri terapi, dia mungkin akan mengalami masalah kesihatan mental tapi tak tahu, yang tidak sedar bahawa dia ada masalah kesihatan mental tersebut. Jadi boleh tak Cik Amni sharekan apakah simptom seseorang mungkin mempunyai masalah kesihatan mental? Okay. Ada banyak jenis masalah kesihatan mental, dan sebab ada banyak jenis masalah kesihatan mental, simptom pun banyak dan pelbagai, bergantung kepada jenis masalah kesihatan mental yang seseorang tu ada lah. Jadi sukar untuk bagi spesifiknya apa simptom-simptom spesifik yang boleh menandakan seseorang tu ada masalah kesihatan mental. Tapi secara umumnya kita tengok kepada 4 aspek: fikiran, emosi, fizikal dan juga tingkah laku. Okay. Antara simptom dalam bentuk emosi, mungkin orang tu ada rasa takut yang melampau, atau rasa bersalah secara berlebihan, atau rasa sangat murung, atau rasa sangat sedih. Contoh tu dari segi emosi simptom. Kalau dari segi tingkah laku pula, contohnya antara simptom yang boleh menandakan orang tu ada masalah kesihatan mental, mungkin dia tak nak jumpa orang dah, dia duduk dalam bilik je, kan? Atau dia tak nak pergi kerja, dia tak nak buat apa-apa, ataupun ada tak nak makan, ada susah nak tidur, tingkah laku kan. Kalau dari segi fizikal pula, mungkin dia ada rasa sakit perut atau rasa sakit kepala yang kerap berlaku.
Kalau aku emosi, fikiran. Okay, simptom, antara contoh simptom dalam bentuk fikiran pula adalah mungkin orang tu kerap berfikir tentang nak bunuh diri, kan, suicidal thoughts. So dia selalu fikir dia nak bunuh diri, atau mungkin dia ada masalah dalam menumpukan perhatian atau mudah lupa. So ni adalah antara simptom-simptom yang biasa kita dengar lah bila seseorang tu ada masalah kesihatan mental. Okey, daripada simptom-simptom yang Cik Amni share tadi, berapakah macam jangka masa, duration yang boleh kita katakan saya mungkin mempunyai masalah kesihatan mental? Sebab sometimes kita mungkin berasa burn out ataupun ada mengalami stressful period 1-2 weeks. Tapi bagaimana kita nak determine whether it's macam stress ataupun ni adalah something much more and something bigger than stress? It depends. Dia bergantung kepada jenis masalah kesihatan mental juga, sebab setiap masalah kesihatan mental atau gangguan kesihatan mental, dia ada duration dia sendiri untuk kita boleh cakap yang ni dah boleh kira gangguan kesihatan mental atau mental disorder. Contohnya macam kalau macam certain mental health disorders, ada beberapa gangguan kesihatan mental bila 6 bulan baru boleh dikira sebagai masalah kesihatan mental, atau 2 minggu dah boleh dikira masalah kesihatan mental. Jadi dia bergantunglah kepada jenis kesihatan mental tu. Okey. Jadi apa yang saya boleh concludekan daripada beberapa soalan tadi ialah yang disorder rawatan adalah berbeza bukan daripada segi disorder dia, tapi based on individu tu sendiri. Walaupun dia ada the same disorder, tapi rawatan dia mungkin berbeza, dan juga duration untuk seseorang tu pun kita tak boleh nak determine sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke apa. Bergantung kepada jenis masalah kesihatan mental yang mereka lalui. Okey, baik, terima kasih Cik Amni. Okey, baiklah para peserta, sebelum kita pergi ke the next section, kami mengajak ahli peserta untuk menjawab soalan poll yang kedua. Okey, soalan poll kedua adalah apakah yang mungkin menghalang anda untuk menghadiri sesi terapi atau kumpulan sokongan? Okey, mari kita berikan beberapa saat lagi. Okey, poll 2 dah ended. Apakah yang mungkin menghalang anda, dan majoriti para peserta menjawab kekangan kewangan merupakan masalah pertama yang menghalang mereka untuk menghadiri sesi terapi. Dan yang keduanya adalah tidak yakin bahawa proses terapi itu dapat membantu masalah mereka. Yang ketiga, mereka risau terhadap pandangan ahli keluarga apabila mereka menghadiri terapi, sebab kita masih mengalami masalah stigma daripada masyarakat dan ahli keluarga sendiri. Okey, berdasarkan soalan poll yang kedua, kita akan move on kepada the next section, iaitu mendapatkan rawatan. Soalan pertama saya ditujukan kepada Puan Anita. Okey, sekiranya seseorang tu berasa bahawa dia mempunyai masalah kesihatan mental, apakah tindakan pertama yang Puan Anita syorkan untuk dia mendapatkan bantuan? Terima kasih Chanlis tadi atas soalan. Okey, kalau kita merasakan bahawa mungkin kita ada isu kesihatan mental ataupun mungkin ada penyakit mental, benda pertama adalah
obviously to do something about it, berbuat sesuatu. Yang paling mudah sebenarnya kita boleh melakukan ujian saringan kesihatan mental yang terdapat di internet juga. DAS test itu yang paling mudah ya, depression, anxiety, stress test itu. It's not a clinical assessment, bukan penilaian klinikal, tetapi it's a good gauge. Jadi dia ada 21 soalan. Dan kemudian kalau keputusan yang kita dapati itu dia ada skill dia, jadi untuk depression, untuk anxiety dan juga untuk stress. Dan daripada situ kalau keputusan kita itu teruk ataupun sangat teruk, kita boleh, you can either print it atau dan bawa ya, mungkin boleh pergi ke klinik kesihatan berdekatan ataupun klinik swasta yang berhampiran. Kemudian membuat ujian saringan itu semula dan mereka boleh memberikan surat rujukan. Jadi surat rujukan ini penting kerana hanya dengan surat rujukan ini kita boleh mendapatkan appointment ya dengan pakar clinical psychiatrist ataupun clinical psychologist ya di hospital kerajaan ataupun hospital swasta lah. Kalau hospital kerajaan sudah tentu murah ya, mungkin dalam RM5 boleh bertemu dengan pakar. Dan daripada situ mereka akan membuat penilaian clinical assessment. So this is very important. Apabila membuat penilaian clinical tersebut, daripada situ kalau betul kita ada orang kata penyakit mental, akan diberikan diagnosis. Tetapi biasanya kalau kita bertemu mungkin ya kali pertama, mungkin belum lagi mendapatkan diagnosis, mungkin you will be given a working diagnosis dulu. Jadi ini bermaksud pakar psikiatri itu suspects that you have a certain condition, tapi mungkin perlu datang kembali dan mungkin dalam sesi seterusnya baru mendapat orang kata sesuatu diagnosis yang tuntas lah. Jadi begitu dia punya proses. Tapi kalau kita berasa I'm struggling with a mental health issue, kita juga boleh meluahkan ataupun berfungsi dengan seorang individu yang kita percayai, dan kemudian daripada situ kita membincangkannya, because the first step to the process is to talk about it. Ini yang paling penting. Dan saya tahu dan saya faham ni sebenarnya untuk kita nak mendapatkan bantuan ataupun pergi membuat just ujian saringan kesihatan mental pun perlukan a lot of courage ya, kerana sudah tentu penyakit mental, even the conversation of mental health masih lagi orang kata distigmakan ya, stigma sangat tinggi sebenarnya. Jadi sudah tentu kalau kita berasa malu ataupun berasa takut, it's very valid. Because of the negative perception of society as a whole lah. Kerana apabila ialah masyarakat ataupun ahli keluarga tahu ya, mungkin we're going through a mental struggle ataupun ada clinical diagnosis, apatah lagi lah clinical diagnosis of a mental health condition, mungkin dilabel, mungkin kita berasa malu, kita tahu tanggapan masyarakat itu bagaimana. Jadi ini semua menghindarkan kita untuk mendapatkan bantuan dan rawatan yang kita sangat perlukan, sebab kita sendiri internalize the stigma. And in the work that Miasa does, kita melihat ini banyak berlaku, dan saya sendiri pun adalah seorang individu yang didiagnos dengan penyakit mental. Dan pada awal ya, kalau saya boleh berkongsi sedikit, pada awal diagnosis saya juga, saya sangat takut dan sangat malu sebenarnya, because together with the condition comes a situation where you feel completely defeated. Itu pertama. Keduanya, kita merasakan bahawa penyakit mental ni is the opposite of everything. Maknanya kita dah rasa keyakinan diri hilang, kita rasa sudah tidak lagi confidence itu sudah tidak ada, kita berasa sangat malu, kita berasa bahawa semua orang menganggap kita ni ataupun ada persepsi bahawa kita ni lemah, dan pelbagai lagi lah, sebab dengan penyakit mental ni pelbagai stigma tu kan semua negatif kan. There's nothing positive about a mental health condition. Jadi kalau anda berada dalam keadaan di mana anda berasa malu dan takut, please take your time, tetapi fahamilah bahawa lebih lambat anda mendapatkan bantuan dan perawatan, prognosis anda akan tidak elok sebenarnya. So
That's why conversations like today, apabila kita dapat menormalisasikan perbincangan seperti hari ini, penting supaya individu yang bertarung dengan kesihatan mental ataupun kita sendiri berasa, orang kata, encourage to seek for that help that we very much need and require. Jadi ini penting. Jadi itu sedikit sebanyaklah bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dan rawatan, dan sudah tentu NGO kesihatan mental juga ada di community. To me, it's always easier to go to NGOs as well because you can walk in dan kita punya traffic tak tinggi macam government hospitals dan tidak lama ya waiting period. Miasa sendiri pun walaupun we are overstretched sebagai contoh, tapi kalau anda nak membuat terapi, nak masuk kumpulan sokongan, nak membuat penilaian klinikal dan sebagainya, ataupun just DAS test ataupun konsultasi, you can do it rather easily, I have to say. So these are, probably some of the options. Dan mungkin kelebihan dan keunikan Miasa juga adalah kerana kami sendiri terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri kan secara majority, and also because our services are free for the B40 group. Jadi kalau anda tergolong dalam kumpulan B40, perkhidmatan essential kami semua adalah percuma. Dan ini adalah salah satu usaha Miasa to break that barrier to access. Ialah golongan B40 dah lah, duit pun kurang, lepas tu dah lah sakit, kemudian nak akses kepada perkhidmatan juga sukar. Jadi disebabkan oleh itu kita cuba membantu individu-individu dalam, orang kata, golongan-golongan yang lebih mungkin kurang bernasib baik dan juga lebih rentan lah daripada segitu. Jadi itulah, insyaAllah sedikit sebanyak membantu ya Puteri Indonesia. Baik, terima kasih Puan Anita. Saya rasa key takeaway daripada apa yang Puan Anita explain tadi adalah regardless of apa perasaan kita, apa stigma masyarakat terhadap kita perlulah reach out. That's the first step, that's the key takeaway. Regardless of kita rasa nanti akan berasa down ataupun kita akan validate kan, oh saya ada masalah kesihatan mental, tapi the key takeaway is that kalau kita prolong nanti lagi akan teruk. Jadi kita kena reach out to someone, whether it's family members, friends. Kalau tidak dapat membantu, cuba sedaya upaya untuk mendapatkan pertolongan daripada ahli kesihatan masalah kesihatan mental, yes, yang profesional. Okay. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Cik Amni. Apakah perkara yang perlu seseorang individu lakukan selepas mendapatkan bantuan? Okay, saya anggap bantuan, apa maksud bantuan dalam soalan yang ditanya tu adalah bantuan profesional lah. Bantuan profesional. Okay, so contohnya berjumpa doktor yang pakar psikiatri atau ahli psikologi klinikal atau kaunselor yang berdaftar. Okay, apa yang perlu dibuat jika anda sudah bermula untuk berjumpa dengan pakar-pakar psikologi ni? Okay, antara perkara yang penting yang perlu dilakukan adalah bila kita jumpa pakar-pakar ni, kita akan hadir ke sesi, biasanya bukan satu sesi, biasanya akan ada beberapa sesi. Yang penting adalah konsisten hadir kepada sesi-sesi tersebut. Sebab antara perkara yang biasanya dilihatlah, sesi tak hadir dengan konsisten, lepas tu contohnya datang 1 bulan, lepas tu 2 bulan baru datang, lepas tu mungkin datang minggu depan tapi next time jumpa 2 bulan depan. Benda ni akan actually memberi efek yang akan melambatkan proses pemulihan seseorang individu bila dia datang untuk rawatan kesihatan mental. Jadi yang penting satu, konsisten hadir ke sesi. Kedua, juga konsisten dalam membuat latihan yang diberi atau makan ubat yang diberi oleh doktor. Okay, bila seseorang individu dia hadir ke sesi terapi, biasanya kaunselor atau psikiatris atau ahli psikologi klinikal akan memberi satu latihan yang mungkin akan dipraktikkan di dalam sesi. Lepas tu latihan tu akan diberi dan anda perlu buat latihan tu di luar sesi. Okay, biasanya dalam sebulan mungkin anda akan ada 2 sesi. So 1 sesi dalam 2 minggu. So anda hanya satu sesi biasanya 1 jam.
So maksudnya anda ada 2 jam je yang anda ada hadir ke sesi terapi dan buat latihan tu dalam sebulan. So 2 jam saja. Kalau anda hanya mempraktikkan atau buat latihan tu di dalam sesi terapi sahaja, dia akan melambatkan proses pemulihan tu. Itu yang penting untuk anda konsisten dan melakukan latihan apa-apa latihan yang diberi di dalam sesi, di luar sesi juga, sebab kebanyakan masa anda akan berada di luar sesi. Itu kedua. Okay, one final point, maybe mungkin yang terakhir berkait rapat dengan apa yang Puan Anita cerita, ada stigma. Kan? Dan stigma tu daripada orang lain, kadang-kadang kita juga ada stigma kepada diri sendiri. Kita mungkin rasa stres macam kenapa saya tak baik-baik ni, kan? Saya dah jumpa dah 3 sesi ni, kenapa tak nampak ada apa-apa kebaikan. Satu perkara yang penting yang perlu dilakukan bila benda ni terjadi ialah kita perlu berbuat baik kepada diri sendiri. Bayangkan kalau ada sesiapa yang dalam audience ni yang suka tanam menanam kan, bunga ke sayur ke buah ke kan. Okay. Bila kita nak menanam, kita biasanya ada ke kita marah bunga itu macam kenapa tak keluar lagi bunga? Pokok kat depan tu bunga dah keluar dah. Kenapa tak keluar lagi? Kan kita tak marahkan bunga tu kan bila dia tak keluar bunga. Kita akan siram air, mungkin bagi kata-kata yang baik, kita doakan bunga tu kan. Macam doakan pokok tu keluar bunga. Contohnya kita akan baik dengan bunga tu. So baru bunga tu akan keluar bunga. Pokok tu akan keluar bunga. Sama macam kita juga. Kalau kita asyik maki diri sendiri atau bagi kata-kata yang kasar kepada diri sendiri dengan harapan yang kita akan baik, macam mana nak baik kan? So kita perlu buat baik pada diri sendiri bila kita melalui rawatan dan juga sabar dan sabar dan membuat baik kepada diri sendiri. Ini antara 3 perkara yang kalau boleh kita buatlah bila kita telah mengambil langkah pertama untuk mendapat bantuan. Okey, terima kasih Cik Amni. Saya setuju dengan Cik Amni bahawa kalau kita, memang betul kalau kita pergi mendapatkan bantuan kesihatan mental, lepas tu after some period of time tak ada nampak perubahan, memang rasa frustrated kan, dan rasa ada masalah tu, internalizekan masalah tu, ada masalah dengan diri sendiri. Namun begitu, walaupun kita rasa frustrated, stres, sedih dan seangkatan dengannya, seseorang individu tu perlu buangkan stigma terhadap diri sendiri, bersabar dan berbuat baik terhadap diri sendiri untuk help with the healing process. Okey. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Puan Anita. Okey, Puan Anita boleh share dengan kita apakah contoh mekanisme untuk mengenangani masalah ataupun coping mechanism yang sihat dan tidak sihat? Boleh. Alright, terima kasih Puteri Nelisa. Amni serius kan? Baru nampak senyum. Okay, terima kasih Amni di atas perkongsian. Okay, to answer the question Nelisa, coping mechanisms yang baik dan coping mechanisms yang tidak baik. Sebenarnya kan kalau kita bercakap tentang coping mechanisms yang efektif ni, saya sebenarnya didiagnosekan penyakit mental 9 tahun yang lalu, walaupun I battled mental health struggles since I was a child, but kita nak belajar coping mechanism ni kan, dan kalau kita nak tahu apa yang efektif dan tidak pun, ataupun baik ataupun tidak, benda ni sebenarnya kita kena cuba tau. It's not something that tiba-tiba je we know how to do all these things and it works for us. Dia bukan begitu sebenarnya. So if you still haven't found a coping mechanism that is effective for you, please don't worry about it too much, but continue trying and continue working on it. Okay, benda yang paling bagi saya effective for me, saya personally and also daripada rakan-rakan seperjuangan saya di MIASA adalah deep breathing exercise. Kerana saya punya diagnosis panic disorder. Jadi panic disorder ni di bawah umbrella anxiety disorder, di mana kita selalu rasa panik, dan juga saya juga ada mild moderate depression. Jadi
apa yang penting di sini adalah bila kita nak melakukan latihan pernafasan ni, you have to practice. Jadi kita jangan practice bila tengah panik ataupun tengah stres tinggi, tengah anxiety teruk baru nak cuba. Bila kita dalam keadaan tenang normal, cuba melakukan latihan pernafasan, because deep breathing technique ni sebenarnya penting untuk kita nak regulate our breathing. Kadang-kadang bila kita dalam hustle-bustle kan Putri dengan Amni hari-hari kan dan semua, jadi kadang-kadang kita lupa untuk bernafas dengan betul dan dengan baik. Jadi bila terutamanya kepada anda yang pernah mungkin kalau nak relate, mungkin pernah dapat COVID-19 ke, kan kita macam tahu okay, we need to do deep breathing exercise, we want to open our lungs, we want to, orang kata, remove the secretion dan sebagainya. Jadi baru kita cuba membuat latihan pernafasan and we find actually makes us feel better kan. Jadi begitu. Jadi coping mechanisms bagi saya yang efektif dan baik adalah deep breathing. Lagi satu adalah relaxation techniques. Relaxation techniques ni banyak ada. Kalau anda tidak tahu ataupun kurang familiar pun boleh Google. Di YouTube sekarang banyak, di Facebook dan Instagram Yasa pun kita banyak berkongsi sebenarnya. And to me these are quick wins. Kenapa saya panggil quick wins is because even if you feel very overwhelmed ataupun stres yang tinggi ataupun anxiety yang tinggi, teruk dan sebagainya, dengan melakukan teknik relaksasi ni sebenarnya boleh membawa kita kepada the present and kita boleh berasa tenang. Jadi these are maybe some good ones that you can practice. Kemudian lagi satu yang saya suka adalah moving your body. Jadi kita boleh exercise daripada segi mungkin jogging, kalau anda minat zumba, mungkin kalau suka menari, kemudian suka katalah bermain badminton ke, apa-apalah, anything that has to do with movements are very good. And kita baru je tamat satu kempen yang kita namakan sebenarnya hashtag S6 for Miasa, ialah kolaborasi bersama dengan S6, di mana they did a research for the past 2 years, their doctors, and they found out that dalam waktu 15 minit 9 saat exactly, if you move your body, it will automatically uplift your mind. Ya, jadi biasanya kita mendengar, okay, kalau kita bersenam 30 minit 3 kali seminggu, that really helps kan untuk merembeskan hormon-hormon yang baik, malam dapat tidur dengan tenang, selesa dan sebagainya. Tetapi daripada kajian mendapati hanya 15 minit guys, exactly 15 minutes and 9 seconds, enough to uplift the mind. Apa sahaja pergerakan. Obviously bila kita exercise ni, this is not something natural tau untuk manusia. Bergerak yes, but not exercising. Exercising ni macam kita rasa lama penatnya, malasnya dan sebagainya. Tetapi the minimum exercise that you must do is brisk walking. Ini juga mengikut kajiannya. Jadi brisk walking ni contohnya kalau kita ketinggalan, rasa macam nak ketinggalan LRT ke bas, kita jalan dengan cepat. So about 120 to 150 degupan ya. Jantung. So that kind of heartbeat is what you need, heart rate is what you need in order for you to, orang kata, merembeskan hormon-hormon yang baik dan dapat insyaAllah mengimbangi the chemical imbalances in your brain. Katalah kalau anda mempunyai depression as an example ya. Jadi ini juga penting. Panjang pula elaborate kan, okay, cepat sikit. Mungkin melakukan perkara-perkara yang kita sukai, this is also important. Actually it's what is easy for us to understand is benda-benda yang kita suka, yang menggembirakan kita, yang baik untuk kita, these are all good things that we can all do. Meluangkan masa dengan keluarga, melakukan hobi-hobi, invest in hobbies guys, is so important and crucial. If you do not know what your hobbies are, tak apa, kita explore, self-exploration. Jadi kita cuba, wanita saya tak tahulah saya ni suka buat apa, saya ni minat apa, okay tak apa, you have time, cubalah nak buat. Macam di Miasa kita ada contoh ni art therapy. Dan biasanya orang kata, wanita saya ni tak pandai lukis lah, saya ni tak pandai lah warna, tak pandai ni, tak pandai tu. Tapi sebenarnya art therapy isn't for people that are good at art. It is for people that are not able to mungkin nak express secara verbal, you're not good at articulating yourself. Anda boleh cuba meluahkan daripada creativity. Jadi that is art therapy. Jadi that process of doing it, itu yang therapeutic and distressing. Dia bukan outcome, maknanya hasil orang kata lukisan saya ni cantik, contohnya cantik pun siapa yang menilai kan, because it's something so subjective anyway. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita boleh cuba but invest in it. Penjagaan diri sendiri kan, so the me time, the self care, this is so important. Luangkan masa dengan orang-orang yang kita sayang.
our friends and family quality time, guys. This is also good coping mechanisms, and talking to someone that you trust. Berkongsi, luahkan rasa, be vulnerable. Vulnerability is really a courage, it's a strength. Because when you do this and the person that you share it with can validate what you're going through, that is extraordinary and powerful. Sebab kalau anda dalam keadaan yang sangat tertekan, dalam keadaan yang sangat gusar, bimbang, resah, gelisah, takut, a lot of things, tetapi kalau a person that you're sharing with can hold that space, validate, come from a place of empathy and compassion, let me tell you, as a person with the condition, bagi saya ia sangat membantu 95%. Okay, it can reduce so much of these emotions that you're struggling with sebenarnya. Okay, jadi luahkan, talk to a person that you trust. Okay, so ini adalah mungkin some good coping mechanisms. Okay, apa coping mechanisms yang tidak baik? Saya rasa banyak orang tahu kot. Anything in excess, benda-benda yang kita tahu, mungkin rokok, drugs, alkohol kan, penyalahgunaan dadah dan alkohol ni banyak ya. Kita melihat sepanjang sejarah manusia sebenarnya, apabila pandemik berlaku, war, famine, any tragedy in this world, ramai orang jatuh kepada kemurungan, mendapat anxiety disorder, kemudian daripada situ ramai yang akan resort kepada harmful coping mechanisms. Jadi ini yang berlaku biasanya. Jadi dadah and alcohol is the easiest escapism, dan ramai orang menggunakan orang kata unhealthy coping mechanism seperti ini. Dan juga mungkin seperti mungkin tidur secara berlebihan, mungkin tak tidur pula, ataupun makan terlalu banyak, contohnya kita kata comfort eating, tapi comfort eating setiap hari, kemudian menjejaskan pula kesihatan fizikal. So all these things are bad coping mechanisms, and they're very temporary as well. So apa yang kita perlu fahami dalam proses penyembuhan dengan penyakit mental ni, kita perlukan sesuatu yang sustainable. So all these good effective coping mechanisms adalah perkara-perkara yang sangat sustainable, and of course spirituality bagi saya sendiri adalah satu komponen yang sangat penting. And even via data and research and a lot of orang kata evidences from people that have gone through this process, spirituality merupakan satu komponen yang sangat membantu sebenarnya, despite whatever religion or spirituality that your belief system lah, katalah you are Muslim, Christian, Buddhist, Hinduism, anything. This will really help you to understand, macam contohnya, why are you afflicted with this condition? Kenapa ada kesengsaraan di muka bumi ni, sedangkan Tuhan Maha Pengasih? Kenapa aku diberikan penyakit ni, rasa tak tertanggung contohnya. Tetapi dengan kehadiran agama, dengan kehadiran spirituality ini, dengan menambahkan makna, dengan memahami tujuan dalam kehidupan ini semua sangat membantu kita untuk mengharungi dan melalui ujian dengan penyakit mental ini dengan baik. Dan kenapa kita perlu memahami bahawa komponen-komponen ini semua penting, kerana cabaran dengan penyakit mental, proses penyembuhan dengan penyakit mental adalah sesuatu yang sangat sukar. And I have to say this because saya sendiri dah mengalaminya. It's the hardest thing I have ever experienced, that I have ever gone through in my entire life. Tetapi positifnya seperti apa saya katakan tadi, anda boleh sembuh, okay? But macam Amni kata tadi, kena sabar, memerlukan kesabaran. But to me, dengan adanya kesabaran juga kita perlukan willpower sebenarnya. And willpower isn't something that we necessarily need on an everyday basis. Tetapi willpower itu is like an immunity that we all have. Jadi apabila kita dalam satu keadaan ujian yang sangat berat, insyaAllah willpower itu boleh hadir. Dan dengan hadirnya willpower itulah kita dapat melawan dan menangani apa sahaja sebenarnya ujian yang kita lalui, with that combination of all these components. Okay, saya berhenti di situ. Alright, thank you so much Puan Anita. Saya rasa para hadirin pun dapat benefit daripada contoh-contoh coping mechanism yang sihat dan peringatan daripada Puan Anita mengenai proses penyembuhan kesihatan mental ni bukanlah something yang senang, tapi dia boleh diselesaikan. Jadi jangan berputus asa, dan willpower is not something we need to have on a daily basis. Okey, terima kasih Puan Anita. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Cik Amni. Untuk seseorang yang mendevelop coping mechanism yang tidak sihat, contohnya kalau kita punya contoh tadi Puan Anita dikasih drinking alcohol ataupun anything else,
Contohnya kalau coping mechanism tu is not something that is very severe. Contohnya adalah doom scrolling. Asyik main dekat phone je, phone tu asyik melekat je kan. Ataupun online shopping. Apakah nasihat Cik Amni untuk orang yang mula nak mempunyai masalah coping mechanism yang tidak sihat? Okay. Sesuatu yang penting, apa yang nasihat boleh diberilah secara umum, apa yang penting adalah actually awareness. Kita kena ada kesedaran yang sebenarnya coping mechanism yang kita sedang gunakan tu tidak berapa menolong kita. Kita perlu jujur dengan diri sendiri. Kita cakap, okay, saya scroll kat phone, dia tolong saya sebab saya tak fikir pasal masalah saya. Okay, itu short term. Okay, sekarang short term, dia menolong. Saya tak payah fikir pasal masalah saya. Tapi kita cuba fikir jauh sikit. Kalau kita sambung scroll tu, masalah kita ni dia dapat diselesaikan tak? Betul tak? Bila kita scroll phone kita ni, kita buat doom scrolling, kita tengok, kita bandingkan diri kita dengan orang lain dekat phone ni. Betul tak? Bila kita buat benda tu, dia membantu tak kita untuk in the long run? Contohnya kan, antara one of the main reasons kenapa orang buat doom scrolling atau contohnya atau just going on your social media, antara fungsi kenapa orang pergi ke social media, dia tak nak fikir pasal masalah dia. Okay, sementara mungkin menolong, tapi bila lama-lama kita avoid masalah kita, dia mungkin akan menjadi lebih teruk nanti. So, pertama kita perlu sedar dan jujur dengan diri sendiri yang bahawa sebenarnya menolong ke tak menolong ke tak coping mechanism kita yang kita cakap menolong kita tu. Dan bila kita dah dapat jujur, dia sebenarnya tolong ke tak tolong, dan kita boleh cuba problem solve. Mungkin ada cara lain yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan masalah tu atau menolong kita untuk menguruskan emosi kita ketika kita melalui situasi yang sukar. Okay, terima kasih Cik Amni. So, daripada apa yang Cik Amni cakap, saya boleh simpulkan bahawa kalau kita start nak develop ataupun fikir coping mechanism yang tidak sihat ni, it is just a short term relief yang tidak akan membantu kita in the long run. Jadi masalah ataupun isu yang kita avoid tu in the end dia akan bertambah besar. Jadi might as well any of the para hadirin yang menghadapi masalah macam ni, the key thing is to have a self awareness dan jujur dengan diri sendiri and realize that the coping mechanism will not help us in the long run. Okay, terima kasih Cik Amni. Saya tujukan soalan saya kepada Puan Anita. Okay. Tadi kita ada buat soalan poll yang mana majoriti para hadirin dia kata one of the reasons takut nak pergi ke terapi adalah kerana kekangan kewangan. Okay. Tidak semua individu mempunyai kewangan yang stable untuk menghadiri sesi terapi yang 2 kali sebulan, satu sesi terapi pun beratus. Jadi apakah tindakan alternatif yang disyorkan oleh Puan Anita? Okay, yang pertama sekali sudah tentu kalau kita pergi ke hospital kerajaan murah, cuma waiting time lama. Tapi kalau kita nak murah sikit, mungkin kita boleh ambil sesi dengan trainee counselor, sebab kita pun nak kena menyokong mereka juga kan, sebab they need the hours as well. So that's probably a solution. Trainee counselor, trainee therapist dan sebagainya. Tapi kalau anda yang macam saya lah, kalau kita dah berkahwin kan, dah ada anak, a lot of other experiences, biasanya kita kurang lah berminat kalau nak pergi dengan trainees ni, but that's also a solution. Dan kemudian kalau di contohnya macam NGO dekat Miasa, seperti saya sebutkan tadi, percumalah untuk golongan B40, dan kalau M40 pun ada cabaran sebab ramai daripada golongan M40 juga memberitahu saya bahawa Puan Anita, although I don't belong from a B40 punya group pun, bagi saya tetap mahal kan, sebab kalau contohnya kalau mereka nak pergi terapi 2 kali sebulan, kemudian nak orang kata mendapatkan bantuan-bantuan yang lain juga kan, not necessarily just therapy, then there's also medication for them that are taking medication, mungkin the brand name ones are expensive, so it can add up
maybe 600-700, mungkin 1,000, that kind of amount. Jadi ini adalah some of the solutions. Dan kemudian kita juga perlu fahami not everyone needs intensive clinical, orang kata, intervention. Mereka yang ada isu kesihatan mental ataupun mental health struggles, you can also call the helplines. Jadi kita ada banyak sebenarnya talian-talian bantuan yang telah wujud because of the pandemic of COVID-19. Sebenarnya kalau kita list down semua, lebih daripada 15 talian-talian bantuan, tapi mungkin bukan semua 24 hours, bukan semua 24 jam 7 hari seminggu. Kita ada talian kasih untuk keganasan rumah tangga 15999. Kita ada juga Befrienders untuk suicide hotline 24 jam 7 hari seminggu, dan kemudian Miasa crisis hotline 24 jam 7 hari seminggu juga. Dan kemudian talian-talian yang lain lah, talian psikososial untuk daripada MOH dan Mercy juga is, but that one is not 24/7 lah, working office hours. Jadi mungkin these are some of the options, tapi your best bet is of course hospital kerajaan sebab murah dan kemudian dapat sekali dengan ubat-ubatan. Jadi itu adalah the best choice, walaupun lambat lah daripada segi kita nak mendapatkan orang kata appointment dan sebagainya. Mungkin kalau nak berjumpa dengan pakar sekali sebulan, mungkin sekali dalam 2 bulan itu untuk pakar psikiatri. Kalau pakar psikologi lagi susah. So mungkin nak dapat satu sesi pun mungkin sekali dalam 2 bulan ataupun sekali dalam 3 bulan lah. So these are the options at the moment, unfortunately. Tetapi I know as a whole we are all working on it and the government is prioritizing it. Kita punya orang kata Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin sendiri telah pun memberitahu kita sebagai rakyat Malaysia bahawa kesihatan mental merupakan keutamaan beliau dan ia perlu menjadi keutamaan semua negara satu dunia sebenarnya, terutamanya apabila berlakunya pandemik COVID-19. Pandemic ataupun kesihatan mental juga was the silent pandemic, which isn't silent anymore. So a lot of people have fallen into these different conditions and it should be prioritized. Maka disebabkan ia perlu diberikan keutamaan, maka we have to invest in it. Jadi harapan sudah tentu kami semua, terutamanya dalam arena kesihatan mental ini, bahawa kerajaan memberikan tumpuan dan juga bila kita cakap memberikan tumpuan itu memberikan dana. Jadi daripada our health budget, meningkatkanlah orang kata the percentage that we are investing in mental health, because sekarang ni di Malaysia hanya about 1+%. Jadi 1+% is a very small amount and the majority of this money, actually to be exact 66%, diberikan kepada the 4 mental institutions ataupun the 4 big psychiatric hospitals, di mana majority ataupun hampir semua di mental hospitals ini adalah mereka daripada severe mental health conditions, dan kemudian people that have, contohnya di community yang ada anxiety ataupun depression, these group of people are underserved. Jadi ini yang berlaku dan ini benar di seluruh dunia sebenarnya. Cuma peratusan untuk higher income countries is about 5%. Kalau kita melihat kepada Australia, I think it's also 5-6% that they invest in mental health, and the average of orang kata global spending ataupun investment in mental health is about 2+%. Jadi Malaysia 1+%, jadi kita sangat sedikit lah in that sense. So hopefully with these conversations like today, it contributes and we will get more money to help people in the community. Jadi salah satu solution ni bagi kami di Miasa, one of the things I always say is we need to, this is what we call task shifting ataupun task sharing. Ini kena berlaku because when we do this, we can empower the community. Kita boleh empower mereka yang ingin membantu. So it could be first responders, it should volunteers, kan, suka-suka relawan, NGO kesihatan mental di komuniti atau NGO mana-mana, individu-individu yang nak membantu, kita memberikan sedikit ilmu dan kemudian mereka boleh menjadi resource untuk membantu insan-insan lain di komuniti. Dan ini secara tidak langsung, orang kata, it reduces the burden of the health system, it reduces the burden of the mental health system. Jadi ini penting. Jadi sebenarnya ada banyak solusi, tetapi mungkin kita kurang melihat daripada aspek-aspek sebegini, sebab task sharing ataupun task shifting ni sebenarnya terbukti efektif di luar negara. Jadi mungkin we need to be talking more about this so that finally this can be implemented. Kalau tak, we are always going to be overstretched. Kita punya government hospitals akan selalu penuh.
And then private hospitals mahal, insurance juga kurang kan, especially kalau insurance yang ada pun, kalau you already have an existing mental health condition, you still can't buy ataupun obtain that medical policy because it is a exclusion kan, which is a 100% discrimination of course. Tetapi itulah, so banyak lagi kekangan, orang kata there's still a lot of gaps that are present in the mental space. Tetapi mungkin salah satu benda yang saya nak mungkin kongsi di sini adalah we need to understand bahawa kesihatan mental is not merely a healthcare issue, it's actually a social justice issue. Jadi bila kita cakap pasal kesihatan mental, it's not just about all this healthcare things yang kita selalu cakap, rawatan dan sebagainya, tetapi ia juga adalah education, it's also transportation, it's housing. Jadi the social determinants of mental health ini kita perlu orang kata highlight supaya a lot of preventive measures can be done. Jadi sebelum orang ada orang kata isu kesihatan mental ni, all these orang kata cara-cara, perkara-perkara untuk mencegah tu boleh berlaku, dan kalau mendapat penyakit mental pun ada mekanisme untuk nak membantu mereka. Sebab kalau tidak, kita melihat especially in our work, a lot of people fall through the cracks of the system. They end up homeless on the streets, they end up incarcerated in prison, they end up institutionalized, and then at the end of the day orang kata, oh wanita kan betul, orang ada penyakit mental bukan boleh kerja pun, tak boleh sembuh pun. Macam mana nak sembuh kalau di community we reject them, nak kerja tak boleh, tak bagi, stigma tinggi. The moment you disclose you have a mental health condition, the conversation of employment ends. Sudah tentu. Sebagai contoh kan, you are a straight A student kan, boleh belajar ke luar negara, tetapi the moment you disclose you have a mental health condition, you are seen as a risk, so tak boleh belajar luar negara contohnya. Jadi ini yang berlaku secara reality sekarang ini. So hopefully we can continue these discussions and advocacy so that every person, especially orang yang ada penyakit mental, golongan-golongan OKU diberikan hak mereka, diberikan peluang yang sama seperti individu-individu yang lain, because everyone deserves a chance to thrive. But this is not what is happening on the ground. Alright, terima kasih Puan Anita. Saya setuju dengan Puan Anita on regards with the the stigma that people have, especially in employment kan. Betul, kalau kita disclose ada mental health issue dan it's a complete no, dan terus kena reject. I think it's such a pressing issue that the policy makers patut change the stigma of the masyarakat towards this kind of individuals. Okay, and the key takeaway saya ingin ingatkan lagi kepada para peserta kita pada hari ini adalah some suggestion yang Puan Anita buat tadi on what's the alternative yang kita boleh pergi kalau kita tidak mampu ataupun kita tidak mahu pergi ke terapi. Iaitu kita boleh pergi ke hospital kerajaan yang cost effective dan kita juga boleh mendapatkan ubatan dan rawatan. Ataupun kita boleh opt for training counsellors ataupun therapist, ataupun ketiga kita boleh reach out kepada NGO seperti MIASA sendiri. Ataupun the last one kita boleh menghubungi talian hotline ataupun contohnya adalah talian kasih ataupun Befrienders. Okay, soalan seterusnya saya tujukan kepada Cik Amni. In regards to talian bantuan seperti Befrienders, apabila pemanggil call, apakah yang diorang boleh jangkakan daripada menghubungi talian bantuan dan apakah kebaikan yang boleh diperolehi? Antara apa yang kalau kita call talian bantuan ni, apa yang kita boleh jangkakan antaranya adalah akan ada orang mendengar lah masalah kita on the other side. Lagi satu, dia confidential. Kalau ni untuk Befrienders lah. Bila kita kongsi masalah kita, apa yang kita kongsikan tu adalah confidential. Tak silap saya, Befrienders tak tanya pun apa nama. Dan dia tidak, telefon call tu tidak akan direcord. Kalau anda nak guna nama yang bukan nama anda pun boleh. So, tapi anda boleh kongsikan lah. Dan orang yang mendengar tu adalah orang yang telah dilatih untuk mendengar dan untuk belajar, they have been trained to handle crisis situations. So ni antara perkara yang anda boleh jangkakan. Kalau untuk kebaikan pula, tadi
Puan Anita ada kongsi yang bila kita kongsi masalah kita dengan orang yang kita boleh percayai, emosi kita terus akan rasa okey. Kita akan rasa a lot of improvement lah in how we feel. Terus sebenarnya juga antara kebaikan bila anda kongsikan masalah anda dengan orang yang angkat call dekat talian bantuan tu. Ada sebab dia kenapa bila kita kongsi masalah kita rasa okey. Bila kita bahagian otak kita yang handle our emotions, bila dia tengah activated bahagian otak kita yang rasional dan tolong kita untuk menyelesaikan masalah, dia tak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. So bila kita kongsikan masalah kita, bila kita tengah kongsi tu, kita sebenarnya tengah menyatakan dan kita menamakan apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, apa yang kita lalui. Bila kita sedar apa yang kita tengah melalui tu dan kita namakan, proses tu yang sebenarnya menolong kita untuk bukan senyapkan, untuk supaya bahagian otak kita yang that handles our emotions tu untuk tone down, untuk kurangkan pengaktifan dia, dan supaya bahagian otak kita yang rasional dan dapat menyelesaikan masalah ni dapat berfungsi dengan sepenuhnya. So bila kita punya bahagian otak yang emotional ni berfungsi, bahagian rasional tak boleh berfungsi dengan sepenuhnya. Bila dia dah kurang aktif, baru bahagian otak kita yang rasional dia dapat berfungsi dengan sepenuhnya. So bila kita kongsikan masalah kita, itulah yang boleh supaya membolehkan proses ini berlaku. Dan proses tu adalah menamakan dan menyatakanlah apa yang kita lalui, apa fikiran kita, apa masalah kita bila kita kongsikan tu. So there are changes in your brain when you do share your problems, which can help you in feeling better. Okay, terima kasih Cik Amni atas explanation yang very it's not just based on emotion tapi quite scientific, sebab bila kita bercakap dengan seseorang, it feel as if the burden has been lifted a bit off our shoulders kan. Jadi bahagian kepala yang rational tu dapat activate ataupun dapat see the problem objectively, dapat menyelesaikan masalah. Daripada segi kepala yang emotional, itu akan tone down a bit. Jadi untuk para hadirin yang merasakan menghubungi talian bantuan cumalah just a call to a stranger, tak. As Cik Amni explain tadi, it is something that affects us internally, emotionally, inside our brain, yang membantu kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey, daripada rakan-rakan saya di TRT telah memberikan beberapa soalan daripada para peserta. Kita akan address soalan-soalan ini sekejap saja lagi. Saya akan bertanyakan soalan terakhir kepada Puan Anita dan Cik Amni sebelum kita address soalan-soalan daripada para hadirin. Okey, sebelum kita mengakhiri webinar kita, boleh Puan Anita dan Cik Amni berkongsi sebarang nasihat ataupun kata-kata akhir buat penonton. Kita mulakan dengan Puan Anita. Boleh. Okey. Pertama kali, terima kasih Putri Nelisa sebagai ataupun selaku moderator dan juga Syazwini and also I think the entire organizing committee of Reframe Project. Thank you very much for having me here once again. Okay, jadi untuk dan juga Cik Amni di atas perkongsian. Thank you very much Amni. Jadi mungkin kata terakhir, as a person with lived experience, sudah tentu when I end it's always a message of hope. Jadi kepada anda yang tengah berjuang dengan penyakit mental ataupun anda-anda yang mungkin ada isu kesihatan mental, please know that there is a way out. Ada jalan keluar, ada harapan untuk sembuh. Anda boleh sembuh. You are not alone. Millions of people struggle with mental health struggles, sudah tentu. Tetapi even a diagnosis of a mental health condition, and a lot of majority of people, if not all, recover. They lead quality of lives, they're able to thrive even with this condition. Jadi anda perlu seperti apa yang both of us explained tadi, perlukan pendekatan yang holistik
Okay, you have to seek knowledge. Knowledge is transformative. Apabila anda faham tentang simptom, apabila anda sudah orang kata identify your triggers, punca anda mendapat penyakit mental, it's being addressed, the solution is being provided, sudah tentu your recovery process will become effective. Ya. Jadi I just want everyone to know that apa sahaja penyakit mental yang anda hadapi ataupun alami, anda boleh sembuh. Okay, harapan itu ada insyaAllah. Okay, terima kasih Puan Anita. Okay. Dan juga tim TRP kerana menjemput. Okay, kalau untuk saya kata-kata akhir, something that I would like to highlight is kita tak perlu menunggu untuk pergi ke pakar. Like our small daily lifestyles, our small little daily activities make a huge difference juga bila kita dalam menolong kita untuk mengawal emosi. Okay, yang ni inspiration metaphor yang saya nak kongsikan ni saya dapat daripada Dr. Julie Smith, kalau sesiapa kenal. Dia she's pretty popular on Instagram. Dan saya rasa dia ada TikTok juga, tapi saya tak ada TikTok, so saya tak pasti. Okay, bayangkan hidup kita sentiasa akan ada stres. Mesti akan ada benda yang membuatkan kita rasa stres atau rasa macam beremosi kan. So bayangkan ada satu jug tengah tuang. Okay, ni kita. Lepas tu botol. Okay, kita botol ni. So stres tu akan sentiasa tertuang dan bila kita tak buat apa-apa, lama-lama air tu akan melimpah. Stres tu akan melimpah, mungkin kita akan meletup ke kan. Kita tak dapat tahan dah. Tapi daily living activities kita, contohnya kita ada effective coping mechanism macam Puan Anita share tadi kan. Mungkin kita berjumpa dengan kawan, kita bersenam, kita jaga pemakanan kita atau kita dapatkan tidur yang berkualiti. So bila kita lakukan aktiviti, kita lakukan benda-benda macam ni, dia ibarat kita we're drilling a hole in the bottle. So every hole, every good coping mechanisms that you have, anda tengah drill a hole. So bila macam mana pun stres tu tengah tuang masuk air botol ni, dia takkan melimpah keluar sebab ada banyak lubang dan stres tu tengah keluar daripada lubang-lubang daripada botol tu. So tu yang pentingnya untuk kita ada effective coping mechanisms dan juga lifestyle yang sihat, dan kalau boleh kita fokus kepada itu jugalah sebagai mode of prevention kepada masalah kesihatan mental. Baik, terima kasih Puan Anita dan Cik Amni. Saya berharap bahawa para hadirin dapat something beneficial daripada sesi perkongsian kita pada malam ini. Kita move on kepada the next session, which is sesi Q&A. Terima kasih para peserta atas soalan anda di ruangan komen Facebook ataupun Zoom. Boleh kita mulakan soalan pertama, tapi peringatan untuk para panelis, boleh kita keep the answers short sebab kita ada kekangan masa. Okay, the first question saya, ada salah seorang peserta Zoom, dia kata, saya ada rakan sekerja yang dari segi luarannya mendapati dia dalam keadaan stres kerana tidak boleh memperoleh zuriat. Tapi saya tidak tahu macam mana nak bagi tahu dia untuk mendapatkan rawatan. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Pada masa yang sama, peserta ini takut untuk tegur sebab takut kalau teguran ini boleh menyebabkan orang itu lebih stres. Okay, soalan pertama ni saya tujukan kepada Puan Anita. Okay, boleh. Terima kasih di atas soalan. Okay, pertama sekali, I think it's very important to hold space for your friend. Sebab dia sebenarnya berharap bahawa ada orang kisah dan reach out to her. Sebab biasanya orang yang tengah ataupun saya mewakili diri sendirilah, apabila kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang melalui orang kata pelbagai masalah ya, sometimes what happens is kita, every day you're looking at the same problem, maka you don't know how to see a different angle.
Jadi kita perlu meluahkan supaya kita dapat melihat daripada lensa yang berbeza, dan di situ hadirnya solusi sebenarnya. So sebab tu bila kita meluahkan kepada orang yang kita percayai, walaupun sebenarnya kita bukan mengharapkan solusi, sebenarnya kita hanya perlu meluahkan, dan that will make us feel better. Tapi kalau hadirnya solusi itu, that's even better sebenarnya. Mungkin suggestion ya daripada rakan ataupun ahli keluarga, mungkin boleh pergi mendapatkan bantuan sebagai contoh. Tapi that in itself takes time. Jadi yang paling penting, please let the person know that you are there. Ini bukan bermaksud setiap hari kena telefon rakan kita, are you okay, you need help. Cukup dengan memberitahu rakan ataupun orang yang tersayang itu bahawa I'm here if you need anything. Jadi ini penting sebenarnya, supaya rakan ataupun ahli keluarga itu tahu that they can always count on you. Dan apabila dia sudah bersedia, they will eventually go to you. Jadi kita sebagai orang yang membantu ni, kita perlu sabar sebenarnya. Sebab membantu orang ini bukan mudah. Dan kerana dia bukan mudah, sebab tu bukan semua orang bantu semua orang kan. If everyone helps everyone, then everyone is helped kan. Jadi ini apa yang perlu berlaku, dan come from that place of empathy and compassion. This is so important. Put yourself in the person's shoes, yes. Feel what the person is feeling deeply, and have the ability to sense what the person needs from us. And empathy with action is compassion. Jadi ini penting. Jadi saya akhir di situ. Okay, terima kasih banyak Puan Anita. Soalan kedua saya tujukan kepada Cik Amni. Ada salah seorang peserta bertanyakan bahawa adakah OCD boleh dikawal atau memang tak boleh dirawat? Thank you for that question. OCD boleh dikawal. Dia ada rawatan untuk OCD. Specifically, ada banyak cara, tapi specifically yang biasanya and is the first line of treatment adalah CBT, cognitive behavior therapy atau terapi kognitif dan tingkah laku kalau bahasa Melayu dia. Di mana rawatan dia, which is ERP, Exposure Response Prevention, nama rawatan tu juga, bila kita akan mengeksposkan diri kepada apa yang kita takut atau yang takut tu, dengan step by step, kecil-kecil dulu, apa yang kita least afraid of, semakin to what we are most afraid of. Dan bila semakin kita exposekan diri kepada apa yang benda kita takut tu, lama-lama OCD symptoms tu akan berkurang. Tapi ada juga tak adalah terus expose kan, akan belajar beberapa cara untuk menolong anda mengawal emosi bila anda melalui proses exposure tu. So tu antara rawatan yang adalah untuk OCD. So OCD, short answer yes, OCD ada rawatan. Alright, terima kasih Cik Amni. Another question daripada peserta. Apa yang perlu saya buat untuk hilangkan rasa tak sedap hati, rasa kosong dan sunyi, especially apabila berada di rumah? Okay, macam mana nak hilangkan rasa ketat di dada yang masih lagi kadang-kadang rasa, always rasa ketat di dada itu? Okay, yang ni saya tujukan kepada Puan Anita. Ada beberapa sebab ya kalau ketat di dada ni. Biasanya satu, anxiety. It can manifest into physical symptoms yang mungkin kepada anda yang tidak tahu. Jadi mungkin dada boleh rasa ketat, mungkin perut rasa sakit perut, memulas, nak pergi toilet dan sebagainya. Kemudian badan berangin, acid reflux berlaku, irritable bowel syndrome. Banyak sebenarnya physical symptoms, manifestation because of the anxiety. Kemudian GERD dan sebagainya. Jadi benda pertama sebenarnya yang sangat membantu seperti saya katakan tadi, you have to relax ataupun calmkan the body sebenarnya. Jadi bagaimana nak melakukan ni, teknik pernafasan, teknik relaxation techniques, ini penting. That is why we need to learn these things. Macam saya katakan tadi, latihan pernafasan, please do this regularly every single day if you can. Relaxation techniques, belajar ada pelbagai relaxation techniques. Do the ones that you feel helps you the most. Jadi bukan bermaksud saya mengajar satu teknik kali ni anda perlu ikut yang itu, tak perlu sebenarnya. You just try explore again. Everyone is different. Jadi itu penting. Keduanya, kalau anda berasa dada ketat, ya kan kita dah ada orang kata banyak
angin, wind in the body and everything, you can just take a medication. Kadang-kadang kalau saya kata, oh boleh je ambil Gaviscon, orang kata, puan Anita, Gaviscon ni macam ubat primary school. Sebenarnya membantu, you can also take it, no problem. Kemudian ada pelbagai, there is so many medications that can really help resolve these things. Dan lepas tu kita akan perasan ya, the physical manifestation juga akan berlaku. Macam contohnya sakit perut tu satu, nak pergi toilet, kerap kencing. Jadi benda-benda tu jangan jangan bertambah risau, because it will happen when you feel overwhelmed, anxiety tinggi, stress dan sebagainya. So just the process needs to happen, tetapi untuk meringankan ataupun untuk meredakannya dengan lebih cepat, you can take these medications. It's really helpful, and move your body again. Kalau kita exercise, kita orang kata membuat pergerakan, it also really helps to orang kata meredakan apa-apa yang ketat, apa-apa yang memulas ni semua, insyaAllah. Okay, terima kasih Puan Anita. Another question saya tujukan untuk Cik Amni. Okay, soalan ni daripada peserta di Zoom. Boleh tak Cik Amni suggestkan bagaimana cara untuk memotivasi dan memperbaiki diri dari segi kesihatan mental? Okay. Cara untuk memotivasikan kita untuk to actually improve our mental health. Okay. Yang something important, sesuatu yang penting untuk kita tanya diri kita, what makes it important for us in the first place to improve our mental health? Kenapa penting untuk anda untuk menambah baikkan kesihatan mental anda? Bila anda dapat mengenal pasti apa yang membuatkan what makes it important for you, perkara itulah yang boleh menolong kita untuk memotivatekan kita, antara satu. Tapi lagi satu yang penting juga, when it comes to motivation, kita kadang-kadang tak boleh tunggu rasa motivasi tu ada. Something to keep in mind, kadang-kadang motivation comes later. Apa yang penting untuk lakukan adalah tingkah laku. Contohnya anda nak improve mental health. Okay. Anda dah tahu kenapa penting. Okay. Mungkin penting untuk anda improve mental health sebab anda nak hidup dengan lebih tenang mungkin. Okay. So bila tahu dah kenapa penting, so okay, sekarang mungkin antara caranya adalah untuk exercise, tapi tak ada mood nak exercise, tak ada motivasi untuk bersenam. Kita lakukan secara kecil-kecilan. So mungkin just berjalan sahaja. Bila kita mulakan, kita ada tingkah laku tu, baru ada kemungkinan tinggi motivasi tu akan datang. Kita tak boleh tunggu emosi atau perasaan motivation tu datang dulu. Tingkah laku is something that we can do first, then the motivation may come later. Okay, terima kasih. Saya harap jawapan daripada Cik Amni itu dapat membantu peserta yang bertanyakan soalan tersebut. Seorang peserta bertanyakan berapa lama seorang itu boleh menghadapi tekanan mental. Adakah trauma itu diklasifikasikan bawah gangguan kesihatan mental? Untuk Cik Amni. Sorry, what was the question again? Adakah trauma diklasifikasikan atas gangguan kesihatan mental? Short answer, yes, it can be. Boleh diklasifikasikan di bawah gangguan kesihatan mental. Contohnya post-traumatic stress disorder atau acute stress disorder. Sebab macam apa yang Puan Anita ada sebut awal-awal tadi. Sebab acute stress disorder, trigger dia biasanya sesuatu yang traumatic lah. So short answer, yes, it can be a gangguan kesihatan mental, a mental disorder. Okay, terima kasih Puan Anita dan Cik Amni atas segala tips dan explanation tentang kesihatan mental pada malam ini. Kita pun dah habis kita punya session webinar pada malam ini. Jadi terima kasih kepada semua penonton yang stay sampai ke penghujung webinar. Sekian sahaja sesi webinar kita pada malam ini. Tapi
sebelum kita menamatkan majlis, kita ingin menggalakkan para peserta untuk mengisi borang maklum balas di bawah untuk kami mendengar, memperbaiki dan membuat perkongsian yang menepati persoalan dan kehendak anda. Okay, terima kasih semua. Thank you very much. Thank you Putri, Nalisa. Thank you Amni. Thank you everyone. Thank you. Puan Anita dengan Cik Amil, sekejap lagi kita ada sesi sikit bersama ahli TRP. Boleh. 5 minit lagi. Okay, para peserta boleh scan QR code yang berada di skrin. Okay. Untuk mengisi borang maklum balas dan juga jika anda ingin menyertai TRP, sila scan di QR code yang sebelah kanan. The Reframe Project ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada Puan Anita dan Cik Amni kerana sudi mengeluangkan masa memberi tips dan informasi yang bermanfaat pada malam ini. TRP juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang stay sampai ke penghujung webinar. Jangan lupa untuk mengikuti akaun Instagram, Facebook dan YouTube The Reframe Project yang berada di ruangan komen untuk tidak terlepas barang sesi webinar yang akan datang. Terima kasih dan selamat malam. We are still live though. Kita akan tunggu untuk 5 minit. 10-5 minit nanti kita akan ada sesi bersama panelis saja. You're waiting for them to fill in the form, is it? Oh, okay. Until 10-5 minit. Okay. Sementara tu Puan Anita dan Cik Amni kalau inginkan boleh jawab the Q&A yang haven't been answered di ruangan Q&A Zoom. Nampaknya ada lagi 5 soalan yang still open. Okay, yang ni dah answered. Bagaimana seseorang itu awal, bagaimana awal perasaan panic attack selain daripada deep breathing exercise. Okay, sebenarnya ada banyak cara to manage a panic attack, tapi dia perlukan a lot of practice. Sebab panic attack ni apabila berlaku, it can be very horrifying. Dan banyak orang sebenarnya bila mengalami panic attack ni berlaku sekali je seumur hidup. Tetapi kalau anda ada penyakit mental ataupun mungkin berlaku dengan sangat kerap, juga is one of the signs that you might fall into getting a certain mental health condition, biasanya anxiety disorder lah. So it's very common untuk orang yang ada penyakit mental melalui serangan panic attack ni, tapi itu bukan bermaksud pengalaman itu tidak menakutkan. It's actually a very horrifying experience, especially if you don't know how to manage it lah. Jadi bukan saja efektif, bukan saja deep breathing exercise, anda juga boleh membuat grounding. Grounding technique is also very important. It's also effective. Relaxation technique seperti saya kongsikan tadi. Dan juga talk to someone when it happens, so that you can orang kata distract yourself and kemudian belajar mindfulness technique. That means be in the present. Kenapa ini penting? Kerana apabila panic attack berlaku, kita akan berasa bahawa semua benda berada di luar kawalan. That means we feel that everything becomes beyond our control. Dan apa yang menakutkan adalah disebabkan oleh kita percaya pada waktu dan saat itu bahawa kita akan mati.
So that's why it's very horrifying. And a panic attack bukan dia bermaksud dia berlaku apabila there's a direct trigger. Sebenarnya panic attack ni juga boleh berlaku out of the blue. Bermaksud kita tengah menonton Netflix ataupun gelak ketawa dengan rakan-rakan, tiba-tiba the panic attack happens. Anda akan perasan apabila anda sering mendapat panic attack that you can kind of sense that it's coming. It will kind of creep in. It will kind of creep in. Sebagaimana apabila kita rasa chronic emptiness ataupun bila kita rasa depression kan, dia macam emosi-emosi ni akan perlahan-perlahan dia akan datang. Jadi sebab tu when a panic attack, kita akan rasa panic attack tu nak datang, kita boleh terus buat deep breathing exercise. You can actually snap yourself out of it kalau anda dah mahir sebenarnya dengan coping mechanisms ni. Sebab tu effectiveness is what is key when you do all these things. Jadi ini penting. So these are some of the ways lah untuk panic attack. Okay, baik. Terima kasih Puan Anita atas explanation yang very thorough tu. Okay, terima kasih kepada para peserta. Kita end session kita pada malam ini. Selamat malam. Bye-bye. Mana si puterinya? Oh, ada link lain. Oh, ada link lain. Dah habis kot. Oh, kita leave ni